لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Lepas ini kita kumandangkan bagi umrah. Setelah kita berniat umrah sampai akan menjadikan tawaf. Bagi haji masanya lebih panjang. Sebaik berniat haji, kita kumandangkan semasa di Arafah, semasa di Muzdalifah, semasa di Mina, nak pergi melontar tu dalam talbiyah. Nak melontar, nak melontar berhenti talbiyah, boleh takbir hari raya. Untuk orang non haji, dia sudah bertakbir mulai hari 9 Zulhijjah. Kita orang haji bertakbir 9 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, hari Mina 10 tu. Orang non haji dia bertakbir hari raya. Kita bertakbir sampai nak melontar barulah bertakbir. Dan bertakbir sampai kita akan sembahyang raya haji. Baik, ini lepas talbiyah, kita bawa diri kita, ingatkan kita datang kerana menyambut panggilan Allah, panggilan pencipta alam semesta, panggilan yang maha berkuasa, yang maha segala. Hidup mati kita tangan dia, senang susah kita tangan dia, sihat sakit kita tangan dia. Denyut jantung kita ni dia yang kontrol. Ada tak orang kontrol dia punya denyutan jantung? Allah yang kontrol. Dan kita ambil maklum Allah Ta'ala, dia bukan berkuasa ke atas semua perkara. Allah tidak berkuasa ke atas semua perkara. Allah berkuasa ke atas setiap, kulli, every, not all, but every, each, dia berkuasa. Dengan kuasa dia lah nafas kita boleh naik. Dengan kuasa dia lah nafas kita boleh turun. Takdir dia tarik satu kali kuasa dia, nafas boleh naik, tak boleh turun. Apa jadi? Okay? Semua di tangan. Dan dia yang panggil kita ni. Kita pergi menjawab panggilan dia, bukan panggilan sembarangan, panggilan yang maha berkuasa. Dan kita ingatkan diri kita 4 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ingatkan. Innal hamda, semua pujian, semua nikmat engkau yang punya, aku dapat pinjam je sebagai amanah yang aku kena jaga. Amanah mata, amanah telinga, amanah mulut, amanah anggota, amanah kuasa, semua amanah. Amanah suami, amanah isteri, amanah anak. Semua tu dia yang punya milik, dia boleh kita pinjam, jaga sebagai amanah dia. Dan ingat, bersama amanah dia ada muluk. Muluk ni kuasa memutus. Bukan dapat syurga, dapat neraka. Dia dapat baik, dapat tak baik. Dia yang muluk. Dan kita iktirafkan memang Allah Ta'ala tidak ada fungsi kuasa. Yang kita sedang menuju pada Allah, Tuhan alam semesta yang tidak punya fungsi kuasa kerana dia maha berkuasa. Baik, sesi kita kali ini kita nak gambaran perjalanan haji dan pemilihan cara nak kerjakan haji. Cara, dia ada cara dia. Tadi kita dah kenal jenis haji ya. Haji wajib, haji Islam lah. Dan haji sunat, haji nazar, haji qada, haji badan pun jenis haji. Yang kita pergi ni sama ada haji Islam atau haji fardu ataupun haji sunat bagi orang yang dah pernah pergi haji. Atau kalau kita bernazar, jadilah haji nazar. Mungkin kita buat haji untuk orang lain, jadilah haji badan. Dan harap tak adalah haji qada. Harap tidak adalah haji qada. Sebab haji qada jadi bila satu orang langgar section 13. Okey. Jadi kita tengok, kita daripada Malaysia, kapal-kapal terbang tu dari Malaysia lah. Haji tu berlaku di mana?
Haji kat mana? Mekah. Kapal terbang dia akan landing di Jeddah sebab Mekah tak ada lapangan terbang. Jeddah pintu masuk dekat Saudi. Perjalanan dalam 8 jam lah. Sebahagian jemaah haji dia tak ke Mekah dulu tu, dia pergi Madinah pada jarak 420 km, 5 ke 7 jam perjalanan daripada airport pergi ke Madinah. Dan ada penerbangan direct dari Malaysia ke Madinah pun 8 jam dia punya perjalanan. Di Madinah ada 3 amalan sunnah. Besok Ustazah Fauziah akan berkongsi pengetahuan tentang 3 amalan sunnah di Madinah. Di Madinah ni kita duduk antara 8 ke 9 hari. Kita pun ke Mekah. Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Jadi pada jarak 450 km ni ambil masa 6 ke 8 jam. Di satu tempat dalam 7 km Madinah ke Mekah ada satu poin bernama Bir Ali. Zaman Nabi namanya Zul Hulaifah. Bir Ali ini tempat Nabi SAW berniat ihram. Dan sinilah juga kalau kita ke Madinah dulu, berniat ihram di sini sebagai miqat, tempat berniat ihram. Dia ada masjid. Bir Ali ini turun dalam 20 minit lah, turun sembahyang sunat di masjid dan berniat ihram haji atau umrah. Itu pilihan lah. Tapi ada penerbangan dia dari Jeddah, dia tak pergi Madinah dulu, dia masuk Mekah dulu. Ini ikut peraturan Raja Saudi, penerbangan selepas 25 Zulkaidah kena masuk Mekah, tak boleh pergi Madinah. Dan tabung haji sendiri ada beberapa penerbangan. Dari segi tempoh untuk masuk Madinah boleh, tapi rumah Madinah yang disewa tu dah penuh. Nak buat second rotation, orang yang ada dalam tak keluar lagi, jadi kapal terbang yang ni dia masuk Mekah dulu. Jadi orang daripada Mekah ni, Jeddah ke Mekah ni ada jarak 120 km. Kalau tempat kita 120 km ni berapa jam perjalanan? Sejam lebih kan? Yang ni tak kurang 2 jam. Tak kurang. Dia ada beberapa checkpoint yang kena berhenti apa semua ni. Kalau elok jalan tayar tak pancit, bas tak rosak, 2 jam. Kalau dia terplay on sana sini lebih. Itu semua kena apa? Sabar je. Apa tabung haji? Sediakan bas tak guna. Pula tabung haji. Tabung haji mana ada kat sana? Sana pihak sedekah Raja Saudi pun outsource pada syarikat menyediakan bas ni. Dia orang dah periksa semua bas tu good condition sebelum operasi, tapi bila dah mula berjalan, tu nasib masing-masing lah. Raja Saudi nak beri the best. Dan jika ada syarikat yang buat hal ni, jika dia sampai kesalahan kena denda berat, dia pun tak mahu nak beri bahas tak elok, tapi nak jadi juga nak kata macam mana. Di sinilah balik pada apa? La ilaha illallah. Saya tetamu Allah. Allah Ta'ala ni tak ada daun gugur selain di muka bumi, dia tak tahu. Dan kalau dia tak izin mana-mana daun gugur, daun tu takkan gugur. Tu akidah kita. Sekarang aku tetamu dia, bas punai ni dah rosak. Lu ada punya pengetahuan dia kan? Dia tahu ke tak tahu dia tetamu dia jadi susah je ni? Tahu sangat. Dah jadi dia nak macam tu. Supaya apa? Sabar je. Dah belajar buat kitab pun sabar je. Macam tu lah kehendak dia. Ini bukan satu ayat escapism, bukan satu ayat penyelamat. Bila saya kerja tabung haji, saya kata tuan-tuan rumah, saya cerita ni bukan saya nak selamatkan saya kerja tabung haji. Saya pun nak orang tunjuk je ni. Pampau korang. Kita kena facing benda, tapi saya nak selamatkan tuan-tuan, puan-puan, jangan mulut tu jadi haji mabrur rosak. Cakap ikut nak. Jadi kita tetamu Allah. Bila dia jadi macam ni, memang Tuhan dah atur macam tu, tapi selesaikan masalahnya dengan Muhammad Rasulullah. Akhlak baik. Dengan maki hamun ni, masalah pun selesai. Tepuk meja lagi. Jadi, itu bukan cara Nabi selesai masalah. Masalah dah jadi, terima dulu. Dan selesaikan dengan Muhammad Rasulullah. Perjalanan tu dalam 2 jam lah, sampai ke Mekah. Jadi orang yang dari tanah air terus masuk Mekah ni, dia punya miqat dia dalam kapal terbang.
semasa dia akan melintasi satu poin nama Qarnul Manazil. Qarnul Manazil dengan Mekah 70 km aja. Tapi kapal terbang tak turun sana, dia dekat Taif. Jadi bila melintasi kawasan ni, biasa di setengah jam nak landing tu. Pengumuman akan dibuat beberapa kali, biasa 3 kali. Sejam lagi nak landing, tuan-tuan boleh berniat ihram haji. Maknanya berniat ni wajib mikat, tapi boleh sebelum lalu kalau manazil boleh berniat. Tetapi dekat-dekat nak sampai poin akan ingat last. Dia actualnya dalam 20 minit lagi nak landing, itulah kalau manazil. Cuma kapal terbang dia takkan berhenti. Dia akan gerak pada kelajuan 800 km sejam. Jadi di sinilah agama datang harus berniat sebelum nikah. Berniat di situ atau sebelum tu, itulah gambaran perjalanan. Mana jemaah haji ni 3 kawasan haji. Ikut Bataran Haji Arab Saudi, kawasan haji merujuk pada Mekah, Jeddah dan Madinah. Mekah ni termasuklah Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan hajinya. Jadi jemaah haji masuk Mekah sama ada dari Madinah ataupun dari Jeddah masuk ke Mekah. Dan jemaah haji ni bila masuk Mekah dari Madinah ke dari Jeddah kebanyakan yang buat umrah dulu. Pergi haji, bulan haji buat umrah dulu. Pasal apa tak berniat ihram haji? Once macam orang 27 hari bulan nak berangkat ni, pergi Madinah, katalah duduk 10 hari. Mana pada 7 hari bulan dah sampai Mekah. 7 hari bulan 9. Wukuf pada 4 hari bulan 10. Sebulan 10 hari duduk dalam mihrab. Memang lemah. Memang tak tahan. Jadi Allah dengan murah dia boleh buat umrah walaupun bulan haji. Buat umrah. Dalam mazhab Hanafi inilah yang afdal. Tuhan beri kemudahan, ambil kemudahan itu dan bersyukurlah kepada Allah dengan membayar dam tamat tok sembelih seekor kambing, beri orang makan. Ada pahala ekstra. Pendapat Imam Abu Hanifah, haji tamattu afdal. Kerana pertama, ambil kemudahan yang Allah beri. Masuk Mekah bulan haji, buat umrah dulu. Tuhan mudahkan, ambil. Tuhan beri mudah, ambil. Lepas tu bersyukur, sembelih seekor kambing, beri orang makan. Pahala ekstra. Pada pendapat Imam Abu Hanifah. Mana sebagai besar kita dari Madinah ke, dari Jeddah ke masuk Mekah, buat umrah dulu. Yang ihram umrah sampai Mekah, tawaf, sa'i, cukup bunting, selesai umrah tu. Masa haji baru berniat ihram haji. Amat sedikit orang kita dari Madinah ke, dari Jeddah ke masuk Mekah berniat ihram haji. Amat sedikit, tak ramai. Apa sebab? Sebab tak tahan duduk ihram lama ni. Saya pernah bersama jemaah haji kapal terbang akhir 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah nak pergi wukuf 4 hari, 9 Zulhijjah. Dan 10 Zulhijjah dah boleh cukup, boleh pakai biasa ni. Sebahagian mereka buat ihram umrah. Sampai Mekah, tawaf, sa'i, bercukur. Masa 2 jam, 3 jam selesai, balik rumah, mandi pakai baju elok, pergi masjid, masuk hotel, kalau hotel, shopping, semua muka boleh bawa. Yang ihram haji ni, sampai Mekah dia niat ihram haji, sampai Mekah dia tawaf kudum. Dia tak boleh tawaf haji belum masuk. Tawaf kudum. Lepas tu dia boleh buat sa'i haji, tapi tak boleh bunting. Duduk dalam ihram. Pakai ihram, terutama orang lelaki. Orang perempuan ni tak, dia pakai ihram tak ihram sama aja. Orang lelaki ni kan mengukur pakai ihram dia. Dia pun hari 5, 6 tu dia macam ni lagi. Hari 7 dah macam ni aja. Hari 8, Ustaz, saya nak buat macam tu boleh tak? Nak tukar ihram umrah, nak tawasan umrah. Dia dah niat ihram haji, maka tak boleh. Itu sebabnya determination. Menentukan saya masuk Mekah ni dari Madinah ke, dari Jeddah ke, saya nak buat haji dulu ke umrah dulu. Kena dari sebelum ni. Jangan tak ketahuan. Kebanyakan orang kita pilih umrah dulu kerana selesa. Yang berniat ihram haji ni dia kena bersedia untuk berada dalam ihram dalam masa 5-6 hari.
Haji ifrat ni kalau buat haji dulu kena umrah. Macam tamattu tadi kena sembelih seekor kambing sebagai dam. Haji ifrat tak ada dam. Dia nak mengelak satu dam, dia kena dam dulu. Dia tak dapat jaga larangan dalam masa 5 hari. Itu di antaranya lah. Tapi ada kawan saya 3 minggu dalam ihram. Pakaian ihram dia dunyai, tapi dia hantu tahan. Dia memang tahan. Dia memang tahan lah. Jadi dia okey. Mana dia ada ketahanan menahan diri dalam ihram. Jadi haji ifrat afdal pada pandangan Imam Syafi'i. Masuk Mekah bulan haji, buat haji dulu. Selesai haji, balik daripada Mina, buat umrah. Ini afdal pada pendapat Imam Syafi'i. Nabi tak kata. Nabi SAW bila dia daripada Madinah sampai Bir Ali, daripada Madinah 26 Zulkaidah hari Sabtu sampai Bir Ali, dia bertolak lepas Zuhur sampai Bir Ali asar lah, dan bermalam satu malam di Bir Ali. Besok lepas sembahyang subuh Nabi mandi ihram, pakai ihram, sembahyang sunat ihram. Nak berniat, Jibril muncul, beritahu umat kamu yang Muhammad, mereka boleh pilih nak buat haji ke, nak umrah dulu ke, umrah sekali ke, boleh pilih. Nabi pun beritahu umat, maknanya boleh kita masuk Mekah ni, sini tempat berniat, boleh pilih nak niat umrah dulu ke, nak niat ihram haji dulu ke, nak buat sekali ke, boleh pilih. Nabi dengan kuat, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku datang mengilamu nak tunai haji. Maknanya Nabi berniat ihram haji. Maka Imam Syafi'i kata hajilah afdal, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi Imam Abu Hanifah dia ada pandangan lain. Masuk Mekah bulan haji, buat umrah dulu sebagai satu kemudahan yang Allah beri. Tuhan beri mudah, ambil. Dan Tuhan suka macam kita musafir, antara sembahyang tamam 4 rakaat dengan sembahyang 2 rakaat pergi Zuhur, Asar dan Isyak. Mana Tuhan lebih suka? Mana Tuhan lebih suka? Yang 2 tu, yang dia beri mudah tu ambil, Tuhan suka. Afdal. Jadi ambil kemudahan dan ekstra pahala, beri orang Mekah makan sebagai dam syukur. Dam tamattu, dam syukur pada Allah. Masuk Mekah bulan haji, boleh buat umrah dulu. Selesai umrah ni macam biasa balik. Masa haji barulah berniat ihram haji hingga selesai haji. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kebanyakan orang kita buat umrah dulu dari Madinah ke dari Mekah ke. Sebagian kecil masuk Mekah dari Madinah ke dari Jeddah buat ihram haji. Dan saya belum jumpa mana-mana orang buat haji dan umrah serentak. Saya belum jumpa lah, bukan kata tak ada, saya tak jumpa. Ada orang tanya apa sebab ni? Tak dapat saya nak kata sebab. Belum jumpa. Tapi dalam riwayat Anas bin Malik, salah seorang daripada sahabat yang close dengan Nabi. Seorang sahabat lain nama Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, masa pergi haji dia dekat dengan Nabi. Dia memang sahabat Nabi dan rapat dengan Nabi, belajar dengan Nabi. Dia meriwayatkan Nabi berniat ihram haji. Tetapi satu sahabat lain yang bersama Nabi juga, yang keluar dengan Nabi juga, setiausaha pribadi Nabi juga, dia kata bersama niat ihram haji Nabi juga berniat ihram umrah. Mana apa tu? Serentak, kira. Jadi dan riwayat ini jadi pegangan kepada Imam Hambali. Dia kata kiran afdal sebab Nabi buat kiran. Ada pula orang tanya, jadi mana satu betul Ustaz? Apa saya nak jawab tadi? Mana satu betul? Nabi niat ihram haji ke? Nabi niat haji umrah serentak ke? Mana satu yang betul? Jawapan dia apa? Dua-dua betul. Sebab Abdullah bin Umar memang dia close dengan Nabi. Dia riwayat macam tu. Kita nak ubah riwayat daripada Abdullah bin Umar ni, kita pun tak sempat nak jumpa dia. Mana satu betul? Kalau dia betul, dia kata Nabi ihram haji je tak ada umrah. Anas bin Malik kata Nabi ihram umrah, mana satu betul? Kita tak ada peluang nak tanya dua-dua ni. Dan Bukhari, Muslim yang meriwayatkan hadis ini pun dia datang berapa 100 tahun lebih kemudian. Dan dua-dua riwayat ni sahih. Kita sendiri pun sama-sama berjalan.
sama-sama bercerita apa yang kita jalan. Sama tak cerita kita dengan cerita kawan kita? Sama tak? Ada tak perbezaan? Ke sama je apa dia campak itu nampak? Ke ada benda-benda yang kita nampak dia tak perasan, yang dia nampak kita tak perasan? Maka datanglah riwayat yang tak sama. Tapi sumber riwayat adalah sah. Dua-dua ni sahabat Nabi, dan dua-dua ni bukan kaki bohong. Dua-dua ni tak ada kepentingan dunia langsung dalam meriwayatkan Nabi berniat ihram haji. Kata Abdullah bin Umar, dia tak ada kepentingan apa-apa. Dia bukan ada bisnes kat situ. Dia jauh, dia riwayatkan apa yang dia tahu daripada Nabi. Anas bin Malik, dia pula, dia dengar Nabi berniat ihram umrah. Dia dengar bersekalikan. Dan dia riwayat, dan kita nak tolak riwayat dia tak boleh. Dia orang yang autentik, yang memang ada autoriti membuat riwayat hadis ni, dan dia pun tak pernah berbohong. Maka dua-dua riwayat terpakai. Jadi inilah merupakan pilihan. Umat ada pilihan. Jibril pun datang beritahu Nabi, umat kamu ada pilihan. Nak buat haji dulu ke, nak buat umrah dulu ke, nak buat sekali ke. Nabi beritahu umat pilihan tu. Dan Nabi menurut riwayat Abdullah bin Umar berniat ihram haji. Tapi Anas bin Malik kata Nabi juga mensekalikan niat ihram umrahnya. Jadilah haji kiran. Jadi ulama-ulama mujtahid ada tak sama pendapat, bukan bertentangan, cuma tak sama. Imam Hanafi kata tamattu ifra'ah afdal kerana pertama bagi kemudahan, kedua ada dam kiran, dam tamattu, buyung muka pakai sebuah kambing besar pahala. Dan Nabi juga ada kata, kalau aku pergi haji tahun depan, aku akan buat tamattu. Nabi pun ada kata macam tu. Tapi Nabi buat pergi haji sekali. Nabi balik daripada haji di Madinah 2 bulan 10 hari Nabi wafat. Dia tak pergi haji berikutnya. Tapi dia ada kata macam tu. Tapi Imam Syafi'i, dia dengan jelas pegang pada pendapat Imam Abdullah bin Umar, Nabi bin ihram haji. Yang Nabi buat itulah afdal. Buat haji dulu. Tetapi menurut riwayat Anas bin Malik yang menjadi pegangan kepada Imam Hambali, kiranlah afdal kerana Nabi buat kiran. Dan kiran juga ada dam kiran, sembelih seekor kambing, beri orang Mekah makan. Kiran ni buat satu dapat dua. Buat haji, umrah pun siap sekali. Jadi ini yang afdal, mudah, dan ada pahala tambahan, iaitu dam kiran. Itu beberapa maklumat tambahan lah saya kira. Sekarang kita terus nak pergi, nak rumuskan daripada rajah ni. Kebanyakan jemaah haji sama ada Madinah atau Jeddah memasuki Mekah berniat ihram umrah dahulu dan mengerjakannya hingga selesai. Saya dah cakap tadi kan, pada 8 Zulhijjah akan berniat ihram haji dan mengerjakan haji sehingga selesai. Inilah haji tamattu, umrah dulu kemudian haji. Okey. Apa dia haji tamattu? Masuk Mekah buat umrah dulu, selesai umrah haji. Tetapi sebagian kecil jemaah haji masuk Mekah dari Madinah ke atau dari sama dari Madinah atau dari Jeddah ni akan berniat ihram haji dahulu sebagian kecil dan mengerjakan ibadat haji selesai haji barulah buat umrah. Inilah namanya ifrad, buat haji dulu kemudian umrah. Dan amat sedikit jemaah haji yang mengerjakan haji dan umrah bersekali. Dia berniat saja aku mengerjakan haji dan umrah, aku berihram dengannya kerana Allah. Dia buat haji, selesai haji umrah automatically done. Jadi haji kiran, haji dan umrah dikerjakan serentak. Baik, itu gambarannya. Now kita nak pergi pada satu label, know what, apa nak buat. Kita biasa cakap haji dan umrah. Di layar ditulis umrah dan haji. Dan adanya arus perdana. Arus perdana ni makna apa? Kebanyakan jemaah haji buat umrah dulu kemudian haji. Itu makna arus perdana. Kitab buku tak tulis arus perdana yang pelik. Ustaz pandai-pandai tambah, saya pun bukan tambah apa. Nak beritahu ramai orang punya jalan ni. Masuk Mekah buat umrah dulu kemudian haji. Untuk
Aruf perdana ni maknanya kebanyakan orang buat umrah dulu kemudian haji. Jadi kita nak tengok apa nak buat, know what to do. Untuk buat umrah, untuk buat haji, hendaklah kita kerjakan rukun-rukunnya. Maknanya semua ibadat ada rukun. Solat, wudu, nikah, jual beli, semua ada rukun. Betul? Betul ke tak? Haji, umrah ada rukun. Tetapi bersama rukun ni ada satu kategori amalan berstatus wajib. Tidak ada bagi ibadat yang lain. Ibadat yang macam solat, rukun solat dan sunat-sunat. Rukun puasa, rukun nikah. Tak ada wajib-wajib puasa, wajib-wajib solat. Dia rukun. Mana amalan yang mesti buat. Dia pillars. Dia tu basic, kena buat semua tu. Tapi bagi umrah ni, dia ada lagi satu kategori wajib yang mesti buat juga. Rukun wajib buat. Wajib, nama benda wajib buat. Apa beza? Secara mudah sekarang kita kata, rukun ni kalau tak buat, tak dapat umrah, tak dapat haji. Wajib, kalau tak buat, dah sah haji, umrah sah. Tak buat wajib dia, tapi berdosa kalau sengaja. Dan ada dendam. Kalau tak sengaja, tak ada dosa, mungkin tak sengaja. Dam tu tengok kes, ada yang ada dam, ada tak ada dam. Mana nak tahu ni? Kita pergi one by one kan kita boleh tahu lah. Kita akan beritahu mana wajib yang kita tak kerjakan, tak sengaja, tak ada dam. Mana tak sengaja pun memang ada dam. Kita akan tengok sekejap ni. Okey? Dekat sekarang ni, nak buat umrah tu, nak buat haji, mesti kerjakan rukun, mesti kerjakan wajib. Rukun tu kalau tak buat, tak dapat haji, tak dapat umrah, tak sah. Wajib sah, tetapi berdosa kalau sengaja. Dan dam memang ada. Tak sengaja saja dam dan dosa. Kalau tak sengaja tengok kes. Oleh kerana tak sengaja dosa memang tak ada. Dam ada tempat ada dam, ada tempat tak ada dam. Boleh pegang setakat ni? Pegang kemai. Sebab kita sekarang kita nak pergi selangkah demi selangkah. No one. Baik, rukun pertama bagi semua ibadat, berniat ihram. Berniat ihram ni kuning, berniat ihram umrah. Saja aku mengerjakan umrah, aku berihram dengannya kerana Allah. Kalau Nabi, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku datang menyambut panggilanmu nak kerjakan umrah. Dua-dua tu membawa maksud niat. Okey? Dan Allah Ta'ala tentukan niat ni mestilah di miqat. Miqat ni refer pada dua perkara. Satu, tempat. Satu lagi, masa. Tempat kita tengok, kalau dari Madinah, Bir Ali. Kalau dari tanah air, terus masuk Mekah lalu Jeddah, di Qarnul Manazil. Itu tempat. Maknanya Allah Ta'ala mahu orang Islam ni buat kerja biarlah bertempat. Nak bermain biarlah tempat main. Jangan tempat kerja main. Nak makan biarlah tempat makan. Jangan tempat tidur pun jadi tempat makan. Buat kerja ikut tempat. Masa, Allah juga mahu orang Islam buat kerja ikut masa. Masa bekerja, masa bermain, jangan bekerja. Masa main-main. Ada orang dibayar gaji untuk bermain-main. Itulah kerja dia. Kerja dia bermain. Dan dia kena main betul-betul, semua-semua. Tidak kena potong gaji, kena buang kerja. Maknanya Tuhan tak. Kerja tu ikut tempat, ikut masa. Macam haji, kita berniat ihram 2 masa dia. Lepas raya haji, so berniat ihram haji. Sebelum Syawal, bulan puasa ni ihram haji, tak jadi niat. Ikut masa dia. Masa dia 1 Syawal. Demikian umrah dia punya masa sepanjang tahun. Dia tidak ada, dia tak terikat dengan apa-apa. Sepanjang tahun boleh mengerjakan umrah. Jadi miqat merujuk pada masa dan tempat. Ini merujuk kepada apa? Tuhan mahu kita buat kerja ikut masa, ikut tempat. Itu filosofi dia. Berniat ihram di miqat, serta-merta wajib meninggalkan larangan. Once berniat ihram, saja aku mengerjakan umrah, aku berihram dengannya, serta-merta wajib meninggalkan 13 larangan, serta-merta sunat bertabiah. Sunat bertabiah.
wajib meninggalkan larangan. Yang 13. Dalam tempoh 5 minit saya nak kongsikan 13 larangan. Sekarang pukul 12, 2 minit Sebelum 12, 7 minit semua kita dah ingat 13 larangan. Orang nak kursus haji boleh ingat lah, tapi yang freshi dah ingat ke 13 larangan? Dah ingat ke belum? Ada orang sudah, ada orang belum. Tapi sebelum 12, 7 minit semua orang boleh ingat 13 larangan. Nak ke tak nak? Saya nak bagi ketua. Orang lelaki pegang dua dulu. Orang lelaki bila berniat ihram tidak boleh tutup kepala, tak boleh pakai pakaian bercantum. Orang perempuan boleh. Malah wajib. Tepat-tepat bagi maksud je orang lelaki tak boleh. Tutup kepala tak boleh. Pakai payung boleh. Tutup dengan sumpuk, dengan kepiah, dengan apa semua tak boleh. Dua. Okey. Orang perempuan ada dua juga. Orang lelaki boleh buat ni, tak boleh tutup muka. Termasuk pakai mask, MASK, bukan DMS. Dengan pakai mask, tanggalkan mask. Mask MASK tutup muka, sebagai muka tak boleh. Dan tak boleh pakai sarung tangan. Orang lelaki juga tak boleh pakai sarung tangan, pasal dia cantum dan jahit. Tapi sarung tangan biasa orang perempuan punya pakaian. Orang lelaki nak tutup besar pakai sarung tangan tu. Jadi orang perempuan tak boleh dua. Tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan. Berapa larangan sekarang? 4 larangan sama-sama tak boleh buat. Wangian, niat rambut, kerat kuku, kerat rambut. Wangian, niat rambut tak boleh pakai. Kuku rambut tak boleh kerat, potong gunting tak boleh. Berapa larangan? Berapa larangan sekarang? 8. Tapi ada orang kata 6. Dan ada orang kata 7. Yang kita dah kira 8. Mana satu betul? Mana semua betul? 6 ni orang perempuan baru ada 6 larangan. Orang lelaki dah 7. Semua yang kita cakap ni 8. Jadi 6 ke, 7 ke, 8 ke, betul semua. Betul satu je takkan semua betul. Sini kita kena faham hukum lah. Dalam hal ini pun, matematik ni pun semua jawapan boleh betul. Hukum begitu begini ni, mana satu lebih afdal ni, jika ada lain pendapat, kita kena terima lah. Sebab masing-masing ada asas. Asas 6 bagi perempuan, asas 7 bagi lelaki, asas 8 untuk semua orang. Apa yang saya cerita sekarang, 8 larangan. Betul? 2 larangan berkaitan dengan kemuliaan tanah haram. Tanah haram tak boleh memburu binatang buruan. Binatang buruan, nyamuk, lipas semua tak masuk. Lalat kalau bunuh tak penyadap. Binatang buruan, dan tidak boleh mencabut tumbuhan. Yang tumbuh yang tanam boleh cabut, boleh ambil makan. Yang tumbuh tu boleh. Ini kerana mulianya tanah haram. Allah Ta'ala piara binatang buruan dan tumbuh-tumbuhan tak boleh kita buat suruh sekali. Tak boleh. Berapa larangan sekarang? 10. 3 larangan hal nikah kahwin. Akad nikah tak boleh. Dan nikah nak cubit, putih, bertepuk, sampur, nak sonong-sonong tak boleh. Dan nak bersama tak boleh. Berapa semua? 13. 13 tu section 13. Siapa langgar section 13 ni berat hukum dia. Termasuklah qada haji, qada umrah. Itu pasal kita mungkin buat haji Islam, mungkin buat haji sunat, mungkin buat haji nazar, mungkin buat haji badat. Jangan buat haji qada, kerana langgar section 13 dalam ihram. Okey, itu section 13. Minyak rambut, minyak angin dia ubat, boleh. Yes, minyak angin boleh pakai. Kerana dia ubat, bukan wanginya, dia angin, dia ubatnya. Tapi kalau pakai kerana nakkan wangi dia, memang tak boleh. Pakai nakkan ubatnya, harus. Dia buat. Okey, rambut ni termasuk kuku, dia gugur lah. Kalau gugur dengan perbuatan, bergaru, sikat, mana perbuatan kita? Kita bukan nak gugurkan dia, dia gugur dengan kita sikat. Mana perbuatan kita? Ada dam, cuma tak ada dosa, kerana bukan maksud. Tapi bangun tidur ada 4-5 orang rambut dibakar. Orang perempuan balik masjid, duduk bilik sama perempuan, pecat. Dalam ihram pecat ni boleh tak? Pecat.
boleh. Tengok ada pada morat ke rambut ni. Kena dam ke? Tak ada, ni bukan perbuatan saya. Bukan saya yang gugurkan dia. Rambut sama masa dia gugur sendiri. Yang bukan perbuatan kita, tak ada dam, tak ada dosa. Yang perbuatan kita sengaja, dam dan dosa. Biasanya tak sengaja, tak ada dosa, dam tetap ada. Dari segi rambut dan kuku. Okey? Sekali. Dia rambut lah, jadi rambut lah. Bulu mata pun, kita ganyang, dia gugur. Selai secupak makanan, 2 helai 2 cupak makanan, 3 helai seekor kaki. Atau boleh-boleh kita akan tengok dam besok, detail sikit ya. Hari ni saya respon space, selapis. Okey. Jadi dah ingat ke 13 larangan? 12 minit. Dah ingat ke 13 larangan? 224 23. 224 23. 2 lelaki. Tak ingat orang lelaki 2 tadi. 2 perempuan khas, orang lelaki tak dilarang. Dan 4 orang yang rambut kat kuku kat rambut. 2 lagi tu kemuliaan tanah haram. Tak boleh memburu binatang, tak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan. Dan 3 hal nikah kahwin. Okey. Boleh proceed. InsyaAllah. Lepas berniat ihram, kita pun geraklah ke Mekah. Mekah ni untuk mengerjakan tawaf. Dia tak perlu gambar. Sepatutnya gambar ni. Tawaf ni mengelilingi Baitullah 7 kali. 7 kali. Kurang 7 tak jadi tawaf. Dan ada 8 syarat sah yang kita kena patuh. Besok masa praktikal saya akan ceritakan 8 syarat. Itu know how. Sekarang ni kita nak tahu know what, apa nak buat. Nak buat umrah, niat tu wajib nikah, tinggal larangan, apa Mekah, tawaf. Bagaimana tawaf know how besok. Ya. Tahu sunat. Ya. Tadi kalau masuk Masjid Haram dia tawaf. Kan? Kalau dia tawaf sunat mesti 7 kali atau ikut satu? Yes. Tidak dinamakan ibadat tawaf tanpa 7 pusing. Kalau tak cukup punya ibadat tu tak komplit, kena cukup baru komplit. Lepas tawaf kita pun mengerjakan sa'i. Saya tak payah buka pelik lah gambar dia tak aktif. Sa'i ni ulang alif Safa Marwah 7 kali. Dan ada juga syarat-syarat sah yang kita kena kerjakan. Kalau mengerjakan rukun ni tak patuh pada syarat sah, tak sah. Bila tak sah, kena menjadi sah. Dan kita kena ingat tau, macam berniat ihram umrah maupun haji ni, dia tidak ada pembatal. Macam solat, kita tengah-tengah solat terlepas exhaust meletup, automatically wudu batal, solat batal. Umrah tidak ada yang membatalkan dia. Tak ada. Macam orang perempuan, dia berniat ihram umrah, tiba-tiba dia datang haid, tak jadilah umrah, dah haid, masa balik dia balik saja. Dia kebalik pun di dalam ihram. Kita detail sikit depan ni. Tawaf sa'i. Lepas sa'i bolehlah bercukur bergunting. Bercukur afdal bagi lelaki, bergunting bagi perempuan. Yes, ada soalan. Masa tawaf tu, siapa yang buat haji tamattu, dia masuk Mekah, dia kena buat tawaf kudum kan? Tak, dia terus tawaf umrah. Itulah tawaf kudum dia. Macam kita masuk masjid waktu duha, terus main sunat duha. Itulah tahiyatul masjid. Kita masuk Mekah, memanglah dah tawaf kudum, tetapi kita ada niat ihram umrah, terus tawaf umrah. Itulah tawaf kudum kita. Tidak perlu ada 2 tawaf. Okey. Kalau dah pernah buat tawaf umrah. Kalau dia dah pernah buat umrah wajib. Dia dah pernah buat Umrah. Okey, itu tak ada soal. Cuma dia masuk kali ni dia niat ihram apa? Kalau ihram umrah, dia buat tawaf umrah. Kalau ihram haji, dia buat tawaf kudum. Okey. Masuk tu niat ihram apa?
Okey, now bercukur gunting. Afdal bagi lelaki bercukur, orang perempuan gunting aja. Bila ini kita lakukan, kita dapat satu status nama tahallul. Bukan tahlul. Tahallul. Jadi halal. Jadi halal daripada larangan dalam ihram. Once kita berniat ihram, kita bounded dengan larangan, haram buat. Hingga bercukup gunting, barulah jadi tahallul, jadi halal. Mana larangan sudah tidak dilarang lagi. Kita kena ingat, kalau kita bergunting dalam keadaan sa'i tak selesai, umrah tak selesai, tak jadi tahallul. Contoh, satu orang dia first time pergi haji, masuk Mekah berniat ihram umrah. Di pusingan ke-6, exhaust dia meletup. Batalah wudu, batalah tawaf. Kalau dia terus tawaf, tawaf tak sah kerana tawaf nak dalam keadaan berwudu. Kalau masjid kampung dia tahulah tempat nak ambil wudu kat mana. Masjid Haram mana dia nak ambil wudu. Dalam keadaan panik mikir tu, dia datang satu fikiran cantik je. Tak apalah, orang tak tahu. Dia tu mikir, dia pun buat tak tahu. Orang tahu dia tahu, orang sakit dia sakit, yang putih dia putih. Tetapi perut dia bercakap dengan diri dia, kau ni macam mana? Kau ni macam mana kau? Memang tuan-tuan perempuan, bila di sana besok, kalau kita didatangi persoalan macam ni, selesaikan di sana. Jumpa ustaz-ustazah di sana. Jangan dah balik sini pun nak belajar. Di sana kena selesai. Dia ni nasib baik dia jumpa ustazah maktab dia. Ustazah pula ada pengalaman. Dia cerita macam ustazah, saya masa tawaf terkentut. Sehingga kena, saya terus dia tawaf. Dan saya dah bukti macam mana. Ustazah tanya dia, Kak, lepas buat umrah tu, ada buat umrah sunat tak? Dia kata ada ikut orang pergi tan'im. Bila kita ada dekat Mekah, nak berniat ihram umrah tu, kena pergi tanah halal, terdekat dengan tan'im. Berniat kat sana lah. Lepas tu komplikan umrah kedua. Ustazah dia kata, masa Kak pergi berniat ihram umrah pertama tu, niat tu not binding. Sebab niat umrah pertama belum complete. Niat umrah pertama tak komplit, pasal tawaf tak betul. Walaupun dia sa'i, walaupun dia gunting, tak komplit. Jadi bila tambah niat umrah baru, niat baru tak jadi, tak masuk. Bila Kak pergi tawaf 7 pusingan untuk umrah kedua, 2 pusingan kamu balik yang dulu, 6, 7 5 masuk longkang. Bila Kak sa'i umrah kedua, itulah sa'i umrah pertama. Dan saya umrah pertama tak sah. Bila Kak bergunting bercukur umrah kedua, itulah cukur gunting umrah pertama. Yang Kak pergi bercukur gunting umrah pertama ni, Kak kena dah. Oleh kerana Kak ni tak tahu hal ni, jadi harapkan tak ada dosa dia, tapi dam tetap ada. Gambut dah gugur. Hal gambut yang dah gugur ni kena dam. Tak sengaja, tak ada dosa. Damnya seekor kambing. Hari ni terima seekor kambing itu. Besok ada maklumat tambahan. Dam gambut mana kena seekor kambing. Untuk hari ni. Besok ada maklumat tambahan. Okey? Baik. Inilah maksudnya tertib. Semua rukun umrah kena dikerjakan dengan tertib. Tak ada tertib, tak boleh. Umrah tak komplit, sa'i tak sah. Bila sa'i tak komplit, tak sah, gunting kena dah. Pasal apa? Dia dalam ihram. Nasib baik dia pergi pulang umrah sunat, tak jadi umrah sunat. Kerana umrah wajib tak selesai. Dia buat sa'i tawaf yang 7 pusingan untuk umrah kedua ni, pakai 2 saja. Cover balik yang 6 dan 7 dulu. Dan sa'i seterusnya lah cerita macam tadi lah. Itu maksud tertib. Okey tu? Kalau dia bersama suami, Lepas tu bersama pula sama isteri.
Section 13. Dalam keadaan tahunya dia berdosa dan dam seekor unta dan umrah tu rosak, dia wajib qada. Sebelum qada dia perhabis bagi rukun. Pernah terjadi sepasang suami isteri besok nak balik, hari ni buat umrah penghabisan, pergi Bina Ihram di Ji'aranah, agak jauh sikit, 27 km tempat yang Nabi pernah berihram umrah selepas perang Hunain tu. Sampai Mekah ni dah pukul 10, hari dah mula panas menggigit, panas dah mula terasa. Cik adik kata bang, terpaksa orang nak kita tawaf. Abang pun setuju lah, balik bilik. Menyampai nak tawaf asal tu, section 13 jadi gitu. Section 13 jadi dia jumpa lah guru agama. Jadi hukumnya section 13 yang jadi tu hukumnya berdosa. Oleh kerana dia ni tak tahu, anggap tak ada dosa, tapi dam tetap ada. Sebelum dam ni, umrah yang dikerjakan tu hukumnya fasid, bukan non valid tu, dia rosak, bukan daya sah, rosak. Dia bukan kata tak sah, rosak, terbelah, telur terbelah, tidak telur tapi dah terbelah, busuk. Baki rukun, maknanya tawaf, sa'i, cukup bunting belum buat, wajib dia berhabis dulu, dan dia wajib qada walaupun umrah sunat. Dan dam kat atas lelaki seekor unta. Tu lelaki kata, ustaz ni dia punya pasal. Siapa punya pasal, tak kisah. Orang lelaki kena ambil tanggungjawab dam. Dam atau perempuan tak ada dalam kes ini. Okey. Saya dah jawab soalan belum? Baik. Mungkin satu orang dia akan ulang balik umrah beberapa kali sebelum haji. Untuk berniat ihram umrah di miqat, sekarang kita dah berada di Mekah, pergilah ke tanah halal. Pergilah ke tanah halal. Tawaf, sa'i bercukur berlaku di tanah haram Mekah. Jadi niat tu Allah Ta'ala syariatkan pergi tanah halal. Sebab tanah halal genapkan bahagian ibadat kita tak? Kita dengan alam ada hubungan. Kita berjalan atas muka bumi dalam keadaan semayang dah selesai, bumi suka. Berjalan atas muka bumi tak semayang subuh, buat maksiat, bumi marah, jadi tak harmoni. Kalau Allah izin bumi tu ada dia nak lekah, nak ngap kita, tapi Tuhan tahan. Tuhan sabar. Bumi kena sabar. Jalan tadi tak semayang, buat maksiat, dia marah, tapi dia dia sabar. Sehingga jika Allah perintah syek, dia syek lah. Dia buat apa yang ikut perintah Allah. Jadi tanah halal ni, kalau kita buat umrah tidak ikut syariat, berniat di tanah haram, sah, tetapi berdosa dan dam seekor kambing. Allah Ta'ala syariatkan tanah halal sebab tanah halal nak bahagian dalam ibadat kita tu. Itu pasal berniat ni kena pergi tanah halal. Sebab tawaf, sa'i, bercukur bunting di tanah haram. Tanah haram dapat bahagian daripada ibadat kita. Tanah halal, niat. Kalau tak ada niat, tak ada umrah. Tak ada niat, tak ada umrah. Jadi tanah halal dapat bahagian, tanah haram pun dapat bahagian. Maksudnya kita memang ada hubungan dengan alam dalam hal ibadat. Okay? Dan berniat ihram di tanah halal, sekali lagi tinggal larangan. Larangan ada tambah ke, ada kurang ke, sama? Berapa larangan? 13. Untuk umrah kedua, kurang ke, tambah ke, lebih ke, sama ke? Sama je. 13 larangan, tak kurang, tak lebih. Sampai kita bercukur. Tapi bercukur tak boleh, tawaf dan sa'i betul ikut syarat-syarat sahnya. Dapatlah umrah kedua. Mungkin kita buat beberapa kali umrah, jaga